Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qudwatina wa uswatina Muhammad rasulil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, tamunya dan sedamunya, marilah sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla di atas nikmat kesihatan, nikmat umur yang panjang, nikmat untuk melakukan amal soleh, nikmat untuk bertaubat di atas setiap dosa yang kita lakukan pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita menyambut tahun baru, sehingga ada sebahagian di kalangan kita yang bergembira dengan berlalunya tahun yang lama dan masuknya tahun yang baru. Tetapi hakikat kita sebagai orang yang beriman, kita memahami bahawa masuk tahun baru hari demi hari, tahun demi tahun, bulan demi bulan. Suatu yang pasti adalah kesempatan untuk kita beramal dengan amal soleh pun semakin berkurang. Kesempatan untuk kita bertaubat pun semakin sempit. Kematian kita semakin dekat, perpisahan kita dengan alam dunia ini semakin hampir. Itulah hakikat kita menyambut tahun baru. Tapi ada orang yang bergembira, berkumpul, bergembira. Untuk apa kita bergembira sedangkan kematian kita semakin dekat? Jadi mudah katanya kita nak gembira untuk apa? Seolah-olah doktor beritahu pada kita, puan, dengan penyakit sekarang ni ada lebih kurang 3 bulan lagi nak hidup. Kita pun buat majlis kesyukuran, bergembira, alhamdulillah, 3 bulan lagi nak hidup. Begitulah tuan-tuan, maknanya bila mana kita bergembira dengan suatu suatu umur kita yang semakin singkat, maka sebenarnya kita tidak memahami hakikat kehidupan kita di dunia ini. Maka para alim ulama apabila berlalunya hari demi hari, detik demi detik dalam keadaan tidak melakukan suatu amal yang soleh, mereka bersedih. Jadi maka dengan sebab itu, moga-moga dengan tahun yang baru menambahkan lagi ketaatan pada kehidupan kita, kerana barangkali tahun ini adalah tahun tercatatnya tarikh kematian kita, kita tak tahu. Jadi maka dengan sebab itu, moga-moga dengan datangnya tahun yang baru ini, maka bertambah keazaman yang baru, hijrah yang baru, untuk kita terus semangat berada di atas jalan ketaatan pada Allah, supaya kita dilingkungi dengan rahmat, redha, maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dibebaskan daripada musibah agama kita, kerana musibah dunia ini sudah pasti akan tertimpa kepada manusia, tetapi musibah agama itu jauh lebih dahsyat. Covid jasad itu biasa, Covid rohani itu luar biasa. Jadi kalau Covid rohani ini benda yang musibah kepada agama kita. Penyakit jasad ni biasa, demam, mati ni biasa dah. Jasad mati itu biasa, yang luar biasa hati kita mati. Hati kita mati, jasad mati dalam keadaan kita bermaksiat pada Allah, ini satu musibah bagi orang yang beriman. Jadi insya-Allah kita menyambung lagi pengajian daripada kitab Syama'il Muhammadiyah pada membicarakan kehidupan baginda mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada hadis yang ke-360. Anas bin Malik, khadam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, melaporkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan,
laqad ukhibtu fillah wa ma yukhafu ahadun wa laqad udhitu fillah wa ma yu'dha ahadun wa laqad atat alayya thalathun min baini laylatin wa yawmin ma li wa li biladin ta'amun ya'kuluhu dhu kabidin illa syai'un yuwarihi ibitu biladin. Yang bermaksud aku pernah ditakut-takutkan dengan ancaman oleh kaum musyrik kerana menyampaikan urusan agama Allah Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang pernah berasa ditakutkan seperti aku. Aku juga pernah disakiti kerana menyampaikan agama Allah, dan tidak seorang pun yang pernah disakiti sepertiku. Aku dan Bilal pernah tidak memiliki makanan yang layak dimakan oleh manusia selama 30 hari dan 30 malam berturut-turut. Apa yang ada hanya sedikit makanan yang disembunyikan di bawah ketiak Bilal. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis yang seterusnya menceritakan keperitan, kesusahan, kesukaran kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insan yang kamil, yang baik, yang soleh, yang tidak pernah menyakitkan hati sesiapa pun, yang tidak mengganggu sesiapa pun, kehidupan sesiapa pun, tak pernah buat fitnah, tak pernah buka aib orang, tak pernah berbicara buruk tentang orang, tidak pernah mencaci maki orang lain, tidak pernah mengganggu rumah tangga orang, tetapi hanya asbab kerana menyampaikan urusan agama Allah, baginda Rasulullah dihina sebegitu dahsyat, dipulau sebegitu hebat, ditakut-takutkan oleh musuh agar berhentilah daripada menyebarkan urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rasulullah ni dalam kepala Rasulullah tidak ada apa melainkan nak menyelamatkan umat baginda supaya tidak terjerumus ke lembah kebinasaan api neraka Allah di akhirat kelak. Itu saja. Rasulullah tidak dibayar gaji, tidak ada elam. Tidak macam kita hari ini panggil ustaz, ustaz datang kita bayar pada ustaz. Maka tetapi tidak seperti mana Rasulullah datang. Rasulullah dalam keadaan mengharapkan masyarakat umat baginda berubah daripada akhlak jahiliah kepada suatu akhlak yang telah digariskan oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah kehidupan Rasulullah. Maka kata Nabi, aku ni ditakut-takutkan oleh musuh. Kenapa? Kerana nak menyampaikan urusan umat, nak menegakkan urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ditakut-takutkan, diugut bunuh, bahkan disakiti, dipulau. Rasulullah dipulau sehingga diugut supaya diserahkan Rasulullah kepada musyrikin Quraisy. Siapa yang tidak menyerahkan jasad Rasulullah kepada musyrikin Quraisy untuk dibunuh, maka akan dipulau. Maka kesepakatan di bumi Mekah pada saat ketika itu, mereka bersepakat untuk melakukan pemulauan, boikot. Dikempenkan boikot Rasulullah, sehingga adanya perjanjian untuk memboikot Rasulullah dan siapa yang bersubahat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemulauan ini berlaku dalam keadaan begitu dahsyat, sehingga pada saat ketika itu Bani Hashim dan juga Bani Abu Muttalib, ada Bani Abu Talib, yang pada saat ketika itu Abu Talib bapa saudaranya menyatakan, wahai Muhammad, kamu tidak bersendirian, kamu ada kami. Maka mereka melanggar perjanjian tersebut. Dan ada pun Rasulullah mendoakan kecelakaan kepada orang yang menulis perjanjian tersebut, perjanjian pemulauan yang begitu zalim, sehingga orang yang tulis perjanjian itu disebut setengah menyatakan setelah dia menulis perjanjian tersebut maka tangannya menjadi lumpuh. Betul tuan-tuan, jangan kita nak buat satu kezaliman, maka fikirkan kezaliman yang kita buat apatah lagi melibatkan orang yang soleh, fitnah yang melibatkan orang alim, maka ni adalah satu benda yang dahsyat. Jadi maka dengan sebab itu, sehingga pemulauan berlaku itu dalam keadaan mereka tidak boleh melakukan jual beli terhadap Bani Hashim dan Bani Abu Talib. Bani Hashim dan Bani Abu Talib ini
Mereka tidak boleh melakukan sebarang urusan jual beli pada saat dan ketika itu. Jadi kedua-dua bani ini di pulau dalam keadaan kalau buat jual beli sekalipun mereka akan jual dengan harga yang begitu mahal, berlipat kali ganda. Jadi maknanya memang tak ada can nak dapatkan makanan. Selama berapa tahun? 3 tahun, tuan-tuan bayangkan, 3 tahun di pulau dengan pemulauan yang begitu dahsyat. 3 tahun dijatuh makanan, sehari sebiji kurma dikongsi beberapa ahli keluarga. Dalam keadaan begitu dahsyat kesengsaraan, tidak boleh melakukan urusan perkahwinan, tidak boleh menjamu makanan kepada keluarga-keluarga mereka ini, sehingga mereka menyerahkan Muhammad ataupun Muhammad berhenti daripada melakukan dakwah terhadap urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat. Dengan syarat yang kejam, diketuai oleh Abu Jahal yang melakukan kempen ini secara besar-besaran di bumi Mekah. Jadi kempen, dia orang buat kempen. Jadi pada saat dan ketika itu peniaga daripada luar masuk ke Mekah, maka bila mereka nak jual satu barang, maka puak Abu Jahal ni dia akan menawarkan dengan tawaran berlipat kali ganda, mereka sanggup beli dengan harga yang lagi mahal. Ini zalim kan? Maknanya jangan jual pada keluarga Muhammad, jual pada kami, kami beli dengan harga yang berlipat kali ganda. Dan bila mana nak melakukan urusan jual beli terhadap keluarga Muhammad, mereka akan angkat harga dengan berlipat kali ganda sehingga mereka tak mampu nak bayar. Jadi mereka tak akan beli. Jadi begitu dahsyat sehingga pada saat dan ketika itu sebahagian daripada sahabat dia menceritakan pada saat dan ketika itu penduduk Mekah ni takut. Ada yang tak setuju dengan perjanjian yang penuh dengan kezaliman ini, tapi tak boleh nak kata apa. Sebab perjanjian ini diketuai oleh puak-puak ketua-ketua kabilah yang sangat zalim. Dan mereka bersepakat sebegitu. Jadi menyebabkan kami ini tidak ada apa makanan kecuali pada saat dan ketika itu memakan daun-daun ataupun rumput-rumput yang kering. Kami makan rumput yang kering sehingga sahabat kata kami jumpa ada helaian kulit unta. Kami bersihkan kulit unta, kami bakar kulit unta dan kami pecah-pecahkan, kecil-kecilkan, letak di dalam air untuk dimakan selama lebih kurang bertahan 3 hari. Jadi dalam keadaan begitu dahsyat, maknanya dengan makanan yang memang makanan tidak layak dimakan oleh manusia. Jadi maka dahsyat apa yang telah dialami oleh baginda Nabi SAW selama 3 tahun. Tuan-tuan, kita seminggu hujan tak berhenti pun kita dah bimbang. Belum lagi hujan selama 3 tahun. Kita kemarau sebulan 2 pun kita dah takut. Belum lagi kemarau 3-4 tahun. Tetapi bagaimana apa yang dilakukan oleh penduduk kafir musyrikin Quraisy terhadap keluarga baginda Nabi SAW adalah satu perbuatan yang sangat dahsyat, sehingga ada yang menyatakan sehingga terbatalnya perjanjian ini apabila anak-anak yang memakan surat perjanjian ini. Dah habis dah. Bila tak ada, mana tak ada. Jadi maka dengan sebab itu kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun yang pernah berasa ditakut-takutkan seperti aku. Jadi hari ini kita tak akan jumpa orang yang nak buat kerja agama dalam keadaan mendapat ketakutan seperti mana apa yang telah dialami oleh baginda Nabi SAW. Tuan-tuan, saat berada di Mekah, diugut untuk dibunuh, mati pula kematian 2 manusia yang banyak beri pertolongan kepada Islam, Abu Talib, Siti Khadijah. 2 manusia ni banyak beri pertolongan kepada agama Allah. Siti Khadijah bagi pertolongan pada duit, dia berharta, dia bagi pertolongan kewangan untuk dakwah baginda Nabi SAW. Sebab tu seorang isteri, kalau suami buat kerja agama, buat kerja agama gitulah. Kadang-kadang ada duit, kadang-kadang tak ada duit. Maka isteri kalau ada kemampuan, bantu kewangan untuk suami, bantu kewangan untuk orang yang buat kerja dakwah. Jadi maka dengan sebab itu, lalu kemudian mati pula Abu Talib, iaitu bapa saudara yang memberi perlindungan, jaminan perlindungan kepada baginda Nabi SAW. Saat Abu Talib hidup, walaupun Abu Talib tak beriman, Abu Talib beri jaminan, wahai Muhammad, selama mana ada aku, jangan bimbang, aku bersama dengan kamu.
Maka sebab itu puak-puak kafir musyrikin Quraisy waktu itu masih lagi takut kepada Abu Talib. Maka bila mati dua manusia yang paling baginda sayang, paling memberi kesan kepada kehidupan dakwah baginda Nabi SAW, mati, lalu menyebabkan puak kafir musyrikin Quraisy menjadi semakin biadab. Jadi makin biadab. Tengah Rasulullah semayang, ambil najis unta ataupun perut unta, diletakkan di atas jasad Rasulullah tangan saat Rasulullah tengah sujud. Lalu mereka letakkan najis binatang itu di atas baginda Nabi SAW. Ada yang menyatakan dia letakkan najis di hadapan rumah baginda Nabi SAW. Sehingga maknanya sahabat yang melihat keadaan sedemikian bertanya kepada kafir musyrikin, apa sebab yang menyebabkan Muhammad diperlakukan sebegini rupa? Dia tak ganggu hidup kamu, dia tak kacau kamu, dia tak pernah bercakap dengan percakapan yang tidak baik pada kamu. Sebab apa sampai begitu kamu memperlakukan baginda Nabi SAW? Jadi kerana tekanan yang dahsyat, penduduk musyrikin Quraisy, kafir musyrikin yang tidak menerima dakwah baginda diugut bunuh. Ambil satu keputusan nak berhijrah daripada bumi Mekah ke bumi Taif dengan harapan penduduk Taif pula terima dakwah Islam. Ini Rasulullah, dalam kepala Rasulullah Islam saja, itu saja. Bila dah orang penduduk kampung sendiri tak terima, begitulah kita tuan-tuan. Kadang-kadang ustaz tu, tok guru ni, dia dekat kampung dia, orang kampung tak pandang pun kadang-kadang. Biasa begitulah. Orang kampung ni, tok guru duduk kat tempat ni dia tak pandang. Tapi tok guru bila keluar, sedangkan tok guru dia kalau di luar, semua orang berebut nak dapatkan tok guru dia. Semua orang nak dapatkan dia. Sebab tu Imam Ghazali dia pesan, kita ni kalau boleh kena musafir. Bila kita musafir, baru kita hargai apa yang ada di tempat kita. Macam orang asli tu. Dulu dia tak tahu nilai tongkat ali kat belakang rumah dia. Tapi lepas dia pergi ke bandar, baru dia tahu mahal rupanya sebatang tongkat ali. Bukan sebatang, kecil je orang jual mahal dah. Dia balik rumah balik, baru dia tahu ada harga nilai. Harga nilai punya bernilai akar kayu yang selama ni tak pandang pun benda tersebut, tapi berada bila dia musafir, dia tahu ada nilai yang macam kita juga. Asyik-asyik Ustaz Luqman je mari kuliah. Asyik-asyik Ustaz sama je mari kuliah. Dia pun nak cari mood baru lah. Jadi cari tempat pengajian-pengajian. Lagi boring rupanya. Dia kata baik mengaji kat tempat aku, dia kata. Contoh lah. Ataupun macam kita lah, asyik-asyik ikan singgang. Hari ikan singgang. Boring makan ikan singgang kat rumah. Suami kita kata, bini aku masak ikan singgang, hari-hari ikan singgang. Suami kita pun pergilah cari kedai, pergilah merantau. Last sekali pergi merantau jauh-jauh, cari kedai mek singgang juga. Kedai mek singgang juga. Merantau jauh cari kedai mek singgang juga. Bila dah puas makanan orang luar ni, dia cari makanan dia pula. Makanan dia juga. Bila dia makan kat kedai mek singgang, bini aku sedap lagi masak rupanya ikan singgang daripada kedai dia. Balik rumah baru dia hargai isteri dia, makanan isteri dia. Macam kita lah, saya kalau pergi ke Yaman tuan-tuan, kedai pagi semua menu sama belaka. Tak ada nasi goreng, tak ada nasi lemak macam kita, macam kuih-kuih itu macam-macam. Dia pagi roti yang besar. Dia panggil mulawah, ada roti yang besar. Tu je menu dia. Jadi masuk sikit tengah hari, nasi. Semua kedai semua nasi yang sama, tak ada nasi yang berlainan. Lauk semua sama. Kalau ada ikan, ayam, kambing, 3 tu je. Rasa pun sama, Ustaz? Rasa pun semua sama. Jadi orang pergi ke kedai, orang dah tahu memang nak order makanan tu je. Jangan di order nasi sehingga kalau nak makan pelik sikit, Indomie, ada Indomie. Yang itulah Indomie punya pun Indomie lah. Jadi maknanya kalau nak makan pelik sikit, dekat kota Hadramaut di Tarim, dia ni ada tukang masak di kalangan Indonesia pun ada. Dia ada buat ayam masak kicap ada. Yang tu masa tu pergi sana, pergi beli ayam masak kicap. Walaupun tak sedap pun, paling sedap lah kat situ. Lagi sedap kicap kita lagi lah. Tapi nak katanya sebab kenapa? Baru kita hargai makanan kat tempat kita.
Jadi begitulah, kita kalau tak musafir, kita tak hargai apa yang ada pada kita. Guru kita tak hargai. Kita pergi duduk mengaji, kita jemu menghadap tu guru kita. Tapi mengaji kat luar, rupanya guru kita rupanya orang hormat dia. Orang nak sangat dia ni berkuliah kat tempat dia. Orang bayar dengan bayaran yang begitu tinggi semata-mata nak dapatkan. Kita hanya layan dia sebab kerana dia duduk tepi rumah kita, dia tukar mengaji tepi rumah kita. Kita layan dia lebih kurang. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, maka Nabi SAW bila orang dah tak terima, penduduk sendiri tak terima, maka Rasulullah berhijrah ke Taif dengan harapan biarlah penduduk Taif pula yang menerima Islam. Perjalanan ke Taif, tuan-tuan, naik kereta 93 km. Jauh, 93 km, naik kereta 1 jam lebih. Tetapi bagaimana Taif kalau dengan berjalan kaki 1 hari lebih? Jalan kaki 1 hari. Kalau 90 km ni, kalau buat perkiraan hari ni 9, iaitu lebih kurang 1 hari lebih perjalanan straight. Maknanya perjalanan selesa, belum ada pendakian bukit. Kalau daki bukit barangkali memakan hari, makan masa beberapa hari. Jadi berhijrah Nabi ke Taif dengan anak angkat yang paling baginda sayang, iaitu Zaid bin Harithah. Jadi Zaid bin Harithah ni antara insan yang Nabi paling kasih, Nabi paling sayang. Bersama dengan Nabi, teman Rasulullah, pergi ke Taif. Maka penduduk Taif dah hasut budak-budak, upah budak-budak supaya dilontar dengan lontaran batu kayu najis. Ini sambutan penduduk Taif terhadap kedatangan Nabi SAW. Sampai baginda Rasulullah ke bumi Taif, disambut dengan lontaran batu kayu, sehingga Zaid bin Harithah yang menjadi benteng kepada jasad Nabi supaya tidak terkena lontaran tersebut, tetapi tetap berdarah, sehingga dalam satu riwayat menyebut darah mengalir sampai ke kaki baginda. Begitu banyak darah baginda yang mengalir, tetapi Zaid bin Harithah lagi dahsyat luka yang ada pada Zaid. Jadi ini sebab tu Nabi ni, tuan-tuan, ni bulan Jamadil Awal ke berapa? Jamadil Akhir, Jamadil Awal. Jamadil Awal rasanya di penghujung Jamadil Awal, dah rasanya begitulah. Bulan Jamadil Awal ni, tuan-tuan, satu peristiwa yang menyayat hati berlaku kematian Zaid bin Harithah dalam peperangan Mu'tah. Perang Mu'tah ni berlaku, Nabi utus 3,000 bala tentera Islam lawan hampir 200,000 bala tentera Rom dan Parsi. Ini antara perang sejarah peperangan yang terbesar yang melibatkan umat Islam dengan tentera musuh. Nabi utus 3 panglima perang. Nabi utus Zaid bin Harithah, anak angkat yang paling Nabi sayang, dengan Nabi utus itu dengan hati yang penuh berat. Sebab bila sebut nama kali ini, jawapannya tak akan jumpa dah Zaid bin Harithah balik semula ke Madinah. Nabi utus, kata Nabi, syahid Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib akan ganti pegang panji panglima perang. Syahid Ja'far bin Abi Talib, kata Nabi, yang akan ganti adalah Abdullah bin Rawahah. Jadi 3 ni Nabi utus dalam peperangan. Sebab perang ini berlaku adalah disebabkan kerana apabila setelah kemenangan Islam, Nabi berhijrah ke bumi Madinah, Islam bertapak di bumi Madinah, lalu kemudian setelah 8 tahun Islam memerintah bumi Madinah, tugas Nabi tak selesai lagi. Nabi hantar beberapa utusan kepada kerajaan-kerajaan yang tidak tunduk kepada Allah Ta'ala, kerajaan yang sombong, kerajaan yang zalim. Nabi bawa satu mesej, Aslam taslim, Islamlah nescaya kamu selamat. Jadi Nabi utus kepada utusan-utusan. Jadi utusan yang dihantar kepada Rom, kepada kerajaan Heraklus ataupun Hercules. Jadi Hercules ni kerajaan zalim, Hercules adalah musuh Islam. Jadi hari ini orang angkat Hercules sebagai hero, sedangkan Hercules adalah musuh Allah Ta'ala satu ketika dahulu. Jadi Hercules hari ini, tuan-tuan, anak kita kenal Hercules sebagai hero, orang tak kenal dah, anak-anak kita tak kenal panglima-panglima Islam, sahabat-sahabat tak kenal, Khalid Al-Walid tak kenal, Khalid Jamlus kenal, pemain bola. Jadi kenal hantu je. Jadi diutus Harith bin Umair, utusan Nabi, bawa satu surat sebagai duta pergi kepada kerajaan Rom. Maka Heraklus diwakili oleh Raja Basra ambil surat tersebut,
mereka koyak surat tersebut, lalu mereka penggal kepala Haris bin Umayyah. Ada yang kata mereka rebus Haris bin Umayyah sehingga syahid. Berita ni dapat kepada Rasulullah. Tuan-tuan, bunuh duta isytihar perang. Bunuh duta ni seumpama isytihar perang. Nabi utus sehingga Nabi kumpul 3,000 dalam masa sekelip mata. Nabi kumpul 3,000 bala tentera Islam sebab apa? Menuntut bela atas kematian Haris bin Umayyah. Ini bulan Jamadil Awal. Berlaku kisah yang sangat dahsyat. Walaupun kerajaan Islam Madinah itu kecil, Rom dan Parsi adalah kuasa besar dunia, Nabi tak kira darah mesti dibayar dengan darah. Nyawa seorang mukmin ada nilai. Maknanya nak kanan menuntut bela atas kematian satu nyawa. Atas kematian satu nyawa orang yang beriman yang tidak ada nilainya. Nyawa seorang mukmin yang dizalimi, yang disakiti ini ada nilai harga. Jadi orang yang koyak risalah Nabi ni, faqad mazzaqallahu ardahu wa mulka, biasanya Allah akan mengoyakkan kerajaan dan bumi yang mereka pinjam. Sebab tu jangan sombong dengan kuasa yang kita ada. Jangan angkuh dengan kuasa yang kita ada. Kerajaan Rom yang angkuh kesombongannya, dia persiapkan 200,000 bala tentera, maka tentera Islam pada waktu tu 3,000 sahaja. Demi nak menuntut bela atas kematian Haris bin Umayyah. 3,000 ni dengan berbekalkan 3 panglima perang. Tak pernah mana-mana perang diutus 3 panglima perang, melainkan peperangan Mu'tah. Jadi perang Mu'tah ni pelik. Di antara perang yang pelik, Nabi sebut 3 nama panglima sekaligus. Sehingga ada yang mula bercakap, biasa kalau Nabi sebut nama sekian, jawabnya nama yang disebut tak akan dapat balik ke Madinah. Matilah jawabnya. Matilah jawab dia. Zaid bin Harisah yang mendengar orang cakap tentang kematian dia tersenyum. Dia boleh senyum. Orang cakap tentang mati. Kita tuan-tuan, kalau tengah kita sakit, saudara kita ziarah kita sakit kecil manis. Saudara kita kata biasa kalau sakit kecil manis tahap macam ni, tak lama dia kata bulan depan meninggal. Kalau orang cakap kematian kita macam mana? 7 keturunan kita putus hubungan dengan dia. Pasal apa? Kamu ni isytihar perang lah jawab dia. Cakap abad mati. Zaid bin Harisah orang cakap tentang syahidnya dia. Orang yang nama disebut ni biasa, matilah jawab dia. Zaid tersenyum. Ni tentang orang yang bersedia untuk mati. Lepas tu disebut Brigade Al-Qassam ni, dia tiap-tiap hampir setiap waktu dia akan cabut nama-nama yang akan boleh mati syahid. Jadi nama yang tidak dicabut, tak tersenarai sebagai nama yang bakal mati syahid, dia akan bersedih. Sedih. Nama yang akan tersenarai sebagai bakal mati syahid, dia akan gembira. Jadi mereka ni dah selesai hutang piutang, minta maaf semua orang lah. Jadi mereka siap untuk berperang, siap untuk mati syahid. Jadi bila nama mereka dipetik, mereka akan bergembira. Ini orang yang hatinya besar menegakkan urusan agama Allah Ta'ala. Kita nama dipetik untuk bantu masa banjir je. Boleh ganti orang lain tak? Sakit pinggang lah dia kata. Lutut pun sakit juga ni. Jadi maknanya ni nama yang Rasulullah petik. 3 panglima berangkat berehat di bumi Ma'an. Berehat di Ma'an, hantar berapa tentera untuk pergi tengok berapa bilangan musuh. Mu'tah ni di Jordan. Hari ni ada Universiti Mu'tah. Universiti Mu'tah di Jordan. Hari ni dah kurang sikit orang hantar ke Jordan sebab nilai mata wang dia agak tinggi daripada tempat kita. Jadi menyebabkan bila tengok lautan tentera musuh 200,000 siap dengan bala tentera, siap dengan kelengkapan perang yang lebih canggih daripada 3,000 bala tentera Islam. Jadi balik perisi ini, jumpa dengan panglima perang mereka, lalu mereka kata, apa kata kita utus surat kepada Rasulullah, barangkali baginda Rasulullah SAW tidak tahu bilangan mereka yang ramai. Barangkali Rasulullah tak tahu bilangan mereka yang ramai. Apa kata kita minta pendapat Rasulullah? Apa kata kita minta tambahan bala tentera daripada Rasulullah? Jadi yang mendengar kata-kata itu adalah Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah pantang kalau orang cakap tentang nak tunggu sekejap. Bila dah mula perang, Abdullah bin Rawahah pun bangkit. Abdullah bin Rawahah kata apa?
Peperangan, wallahi demi Allah, peperangan yang kamu benci ini adalah tujuan kita keluar pada hari ini. Tujuan kita keluar memang nak berperang. Kita berperang bukan kerana bilangan musuh sedikit, kita berperang bukan kerana bilangan musuh yang lemah, tetapi kita berperang berbekalkan kemuliaan agama Allah Ta'ala. Sama ada dua sahaja, salah satu daripada dua pengakhiran, sama ada kita balik dengan membawa kemenangan ataupun kita tak balik ke Madinah. Itu tanda terkubur syahid kita di medan perang. Allah, ni Abdullah bin Rawahah, orang yang pandai bersyair, orang yang pandai bermadah kata. Jadi dia bermadah kata sehingga membangkitkan semangat para tentera. Dia kata sama ada dua, balik tanda kita menang, tak balik tanda kita mati. Itu saja. Jadi menyebabkan sahabat semua setuju berperang. Jawab dia, perang. On tak on. Jadi begitulah jawab. Jadi perang. Maka Nabi SAW, ada cerita dia panjang sikit. Nak cerita bab Zaid bin Harisah je ni. Jadi syahid Zaid bin Harisah ni, Nabi boleh tengok, Nabi boleh nampak, Nabi boleh cerita secara live di bumi Madinah. Jadi perang Mu'tah ni ajaib. Perperangan Mu'tah, mukjizat Allah bagi pada Rasulullah. Rasulullah boleh cerita apa yang berlaku di medan Mu'tah secara langsung kepada beberapa sahabat yang berada di bumi Madinah. Maknanya live zaman Nabi sudah ada, siaran langsung zaman Nabi sudah ada, tanpa internet, tanpa broadband, tanpa handphone, sudah Nabi boleh cerita apa yang berlaku di medan Mu'tah. Nabi cerita sekarang Zaid bin Harisah memegang panji, lalu kemudian tiba-tiba tengah Nabi bercerita, menitis air mata Rasulullah gugur membasahi pipi baginda. Nabi kata sekarang gugurlah syahid Zaid bin Harisah. Apa dia? Anak angkat Nabi SAW yang berhijrah bersama dengan Nabi, buat kerja agama dengan Nabi, ada gugur darah bersama dengan Nabi. Syahid Zaid bin Harisah bersama dengan gugurnya titisan air mata Rasulullah SAW. Ni nak katanya syahidnya Zaid bin Harisah, orang yang banyak menegakkan urusan agama bersama dengan Nabi SAW. Kemudian kata Nabi, sekarang panji dipegang oleh Ja'far bin Abi Talib. Dalam kisah yang masyhur, bila Ja'far bin Abi Talib ni sepupu Nabi, pegang panji dengan tangan kanannya, tiba-tiba tangan kanannya dipotong sehingga putus tangan kanannya, sehingga darah memancuk keluar pada bahagian lengan yang dipotong. Lalu kemudian dipegang panji dengan tangan kirinya, lalu kemudian tangan kirinya dipotong oleh musuh sehingga putus tangan kirinya. Lalu ada setengah yang menyatakan dipeluk dengan saki baki tangan yang ada, darah memancuk keluar supaya panji tidak jatuh, lalu dipeluk. Ada setengah riwayat yang menyatakan dikepit pada tekuk dia, dikepit dengan kepala dia supaya panji tidak jatuh. Lalu kemudian musuh datang memenggal kepala Ja'far, lalu terputus kepala Ja'far, maka panji disambung oleh Abdullah bin Rawahah. Ini nak kata pertahankan panji Islam sampai syahid. Sehingga kata Nabi, Ja'far digelar sebagai Ja'far Tayyar, Ja'far yang Allah Ta'ala kurniakan kedua-dua sayap. Dalam syurga Allah, Ja'far bin Abi Talib boleh terbang ke mana saja dia nak pergi. Allah muliakan Ja'far bin Abi Talib, gantikan dengan tangan yang kudung, dengan sayap dia boleh berterbangan dalam syurga Allah Ta'ala. Allah ni hebat. Orang yang tolong agama Allah, Allah Ta'ala uji dengan suasana yang dahsyat. Jadi sebab tu tuan-tuan, kita ni sampai putus tangan ke kita buat ibadah tak ada. Sebab tu biarlah kita ni sampai bekak jari pun tak apa. Sebab apa bekak jari ni? Sampai berbaluk jari. Look forward jadual kuliah ustaz, banyak grup ni. Bekak lagi. Main telefon ni. Forward share dalam grup ni, share dalam ni, share dalam ni, share dalam ni. Saya dah kenal seorang hamba Allah, OKU tu. Dia kalau saya pergi ada satu tempat program tu, dia akan selalu follow. Kat Kemaman, Terengganu, dia akan selalu pergi. Dia tak ada kenderaan, dia kurang upaya. Mari pun pakai name tag. Di jubah dia pakai name tag. Jadi bagus tak bagus dia tuan-tuan, dia guna kudrat dia. Dia guna kudrat dia, dia buat rakaman kuliah. Sekali dia kuliah dia akan share, habis semua tempat dia share. Habis dia share dia. Maknanya saya kata betul-betul gigih. Dia pergi motosikal tak pandai bawa, menumpang orang. Kadang-kadang ayah dia hantar, kadang-kadang balik dengan orang. Ayah dia hantar balik dengan orang.
Jadi begitulah keadaan. Tapi kesungguhan dia gunakan apa yang ada pada dia untuk supaya orang dapat dengar kuliah, orang dapat pengaji, itu saja tujuan dia. Saya kata mulia sungguh dia. Jadi sebab tu tuan-tuan, kita ni taklah sampai putus tangan kita main WhatsApp. Adalah sampai dahi hitam. Ingat dahi hitam sebab banyak salat. Rupanya handphone jatuh atas dahi waktu tidur. Main handphone jatuh telefon atas dahi, hitam dahi. Orang ingat, oh dia mulai banyak ni barangkali. Rupanya kesan lebam handphone. Jadi maka dengan sebab tu maka bagaimana kita muhasabah, tidaklah sampai putus tangan kita, putus kaki kita, mari buat kerja dakwah, tak ada lah. Tapi begitulah sahabat Ja'far bin Abi Talib. Kemudian disambut pula Abdullah bin Rawahah. Ambil panci tersebut, syahid Abdullah bin Rawahah. Sahabat tak tahu, ringkas cerita tuan-tuan, tak tahu nak lantik siapa. Lalu mereka bincang-bincang, lantiklah yang ada pada saat ketika itu Khalid bin Al-Walid, yang baru saja memeluk Islam pada waktu itu. Khalid bin Al-Walid baru beberapa bulan peluk Islam, lalu dia masuk peperangan Mu'tah. Jadi dalam perang Mu'tah, Khalid Al-Walid ada, dia susun strategi. Di antaranya dia suruh berbaris di antara daripada kanan sampai ke kiri dengan barisan yang panjang, buat beberapa saf seperti mana saf-saf dalam keadaan sembahyang. Jadi Khalid pesan, yang depan perang sekejap, balik ke barisan paling belakang sekali, biar barisan yang kedua pula berperang. Barisan kedua berperang sekejap, balik ke belakang pula, biar barisan ketiga pula berperang. Begitulah seterusnya. Duduk di belakang, yang ada kuda lalu disuruh lari ke kiri dan ke kanan. Ada yang kata ambil pasir, lempar ke atas supaya debu berterbangan. Supaya apa? Bila mana musuh berperang, tiba-tiba tentera Rom dia tengok musuh tentera Islam ini berperang, wajahnya semua wajah askar lain-lain. Kakak wajah lain, kakak muka lain, kakak muka lain. Tengok ke belakang, debu yang berterbangan, seolah-olah banyak lagi badan tentera yang nak datang. Bila tengok ke belakang, Allah, macam ramai lagi yang nak datang, menyebabkan mereka berundur kemenangan dimiliki oleh bala tentera Islam pada saat dan ketika itu. Jadi kesimpulan daripada cerita ni, bagaimana kisah syahid Zaid bin Harisah. Jadi kalau tak sebut, tak nampak macam mana Zaid bin Harisah. Syahid, kita ingat mati begitu je. Jadi nak kata kesukaran Zaid bin Harisah hidup mati bersama dengan Islam. Ini orang yang menjadi termasuk. Jadi Nabi pergi ke Taif bersama dengan Zaid bin Harisah, 93 km buat kerja dakwah. Tak terima di Taif, balik semula ke Mekah. Cari pula orang yang berdagang daripada bumi Madinah, pergi berdagang ke bumi Mekah. Dakwah pula pada peniaga yang mari datang berniaga di bumi Mekah. Maka saat itulah iaitu kaum Aus dan Khazraj mula disatukan, balik buat kerja Islam di Madinah, dibimbing oleh Mus'ab bin Umair yang 1 tahun buat kerja Islam. Daripada 12 orang yang peluk Islam ini di bumi Mekah, balik ke Madinah, 12 orang ini dipimpin oleh Mus'ab bin Umair, buat kerja dakwah, ketuk pintu demi pintu di Madinah. Sehinggalah orang kata, wahai Mus'ab, kamu ni orang kampung mana? Kamu ni orang Mekah, mari buat ke kampung kami, jangan buat hal. Dipelih, dihina Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab bin Umair ni dia ada sejarah hidup dia. Dia seorang anak hartawan, anak bangsawan. Mus'ab bin Umair ni pakaiannya waktu dia jahiliah, pakaiannya yang mahal, pakaiannya yang labuh. Dulu orang Arab dulu pakai pakaian yang labuh, menunjukkan kesombongan, keangkuhan. Jadi wangian Mus'ab bin Umair ni wangian yang mahal. Sebelum dia masuk Islam, dia pergi ke mana tempat, sebelum dia sampai orang dah tahu ini wangian Mus'ab bin Umair. Ini jenis mahal punya ni, RM1,000 sebotol ni. Ni bukan malaikat subuh ni. Atau ni bukan cap bunga ros ke apa, bukan ni. Ni mesti yang mahal. Ni Mus'ab bin, orang dah kenal dah. Lalu di pasar-pasar, perempuan akan tertarik dengan pandangan pada Mus'ab. Ibarat artis lah Mus'ab bin Umair. Waktu dia jahiliah, bila dia masuk Islam, segala harta satu sen pun dia tak dapat daripada ibu bapanya, keluarganya, gugur. Selama mana kamu tak tinggal agama Muhammad, balik pada agama nenek moyang, itulah kamu akan hidup susah. Ni Mus'ab bin Umair. Rasulullah utus dia. Syahid Mus'ab bin Umair ni tak cukup kain nak tutup jenazah Mus'ab bin Umair. Tutup atas, naik kain singkat ke bawah. Tutup bawah, singkat pula ke atas.
Nabi melihat kain yang tidak mencukupi. Nabi terkenang saat Mus'ab bin Umair waktu jahiliyah pakaian yang labuh, dalam keadaan hidup mewah, tetapi meninggalkan kemewahan kerana agama Allah Ta'ala. Jadi Mus'ab bin Umair pembuka kepada hijrah. 12 orang dibimbing daripada 12 inilah 1 tahun buat kerja di Madinah, sehingga tidak ada satu pintu rumah yang tidak diketuk oleh Mus'ab bin Umair. Daripada 12 orang, tahun depan jadi 73 orang berbai'ah dengan Rasulullah, hidup semati dengan Nabi SAW, asbab kerana Mus'ab bin Umair dan juga 12 orang yang Islam pada tahun yang lalu. Ini nak kata usaha dakwah. Lepas tu baru berlaku hijrah. Selepas maknanya dah ramai sikit orang masuk Islam di Madinah, baru berlakunya hijrah. Jadi 12 orang sampai 73 buat kerja dakwah, sebarkan agama Allah, ajak orang mari kepada pengajian-pengajian. Itulah kerja kita sekarang. Jadi kalau 12 orang jadi 73, maknanya satu tu nisbahnya 6 orang. Satu tu ajak orang ni kepada lebih kurang 6 orang. Jadi kita hari ni berapa orang? Lebih 12 orang ni. Kita letaklah 15 orang. Jadi tahun depan kuliah muslimat Bukit Mahkota ni lebih kurang 80 orang. Penuh belakang. 80 orang. Seorang ajak 2 orang tak apa tau. Seorang ajak 3, seorang ajak 4. Ajak keluarga sekali dan sebagainya. Biar berkembang, datang pengajian. Ni tak lapang ketul, turulah muka depan Ustaz. Mati seorang 37 ketul. Tak ada orang dah. Jadi maka sebab itu ini usaha dakwah kita. Diketuk habis semua pintu-pintu rumah ketuk. Ni jadual kuliah pengajian Bandar Surau Bandar Bukit Mahkota. Hantar. Sampai jangan hantar poster pengajian saja. Hantar makanan sikit. Ada kurang-kurang makanan tu diambil. Jadi maka hantar makanan rumah ke rumah. Jadi kita buat makan, insya-Allah buat makan pula dan sebagainya. Tentang maknanya begitulah hakikat dakwah. Rasulullah berdakwah sampai begitu. Jadi sebab tu kadang-kadang sirah Nabi ni menyebabkan hati kita jadi kuat. Setakat kita buat kerja dakwah apalah sangat. Hari ni naik kereta, saya naik kereta. Kereta pula selesa. Bukan jauh macam Nabi berjalan kaki. Setakat Shah Alam sini baru 58 kilo. Jadi maknanya nak dibandingkan. Saya kadang-kadang begitulah. Kadang-kadang kita semangat kita nak dibandingkan dengan Nabi ni jauh sangat. Jadi kita banding dengan ustaz-ustaz, tutup guru kita yang sudah berusia, yang sentiasa gigih dalam menyampaikan dakwah. Antara ustaz-ustaz yang senior yang saya kenal lah, Ustaz Kamal Ash'ari. Dia berkuliah daripada Temeloh ke Shah Alam. Semata-mata kuliah maghrib. Daripada Temeloh ke Kedah. Drive sendiri. Saya kata, Ustaz drive sendiri loh. Dia kata, ya, anak drive sendiri je. Dia kata, Masya Allah. Dia kuliah kat tempat saya, dekat area tahfiz saya. Kadang-kadang tertidur di bilik Bilal. Letih sangat. Sampai AJK kata, Ustaz tidur kat sini tak apa. Sampai begitu. Tuan Guru Siddiq Noh yang masih ada hari ni, daripada Perak ke Seksyen 7 balik kuliah maghrib. Semata-mata kuliah maghrib. Kemudian balik pula ke pondok dia di Perak. Minggu depan mari pula kat Seksyen 8. Allah, saya kata dalam hati, gila punya orang. Kalau kita kata gila punya orang. Tapi sebab apa? Bukan kerana bayar mahal. Bukan sebab bayar mahal. Saya tanya tuan-tuan AJK, berapa bayar kat dia? Sama Ustaz. Itu bajet surau, kita bayar yang tu je lah. Kalau ada lebih sikit pun kita tempat-tempat sikit yang jemaah-jemaah bagi. Jadi nak kata semata-mata nak ajar kita. Cuma lepas pada Tuan Guru Siddiq Noh baru ni dia accident. Lepas pada tu kesihatan dia dah mula merosak. Dia tak datang ke pengajian di Seksyen 7, Seksyen 8 dah tak ada dah. Saya tengok, saya tanya AJK pun, dia kata tu dah tak larat dah. Dan ada ustaz, pernah sahabat saya cerita sendiri, dia kata ada ustaz, kerana ada program dakwah, kata silap daripada Kedah, dia ada program di Selangor, dia nak beli tiket bah, waktu tu tiket bah dah habis. Ini cerita lama beberapa tahun yang lalu. Tiket bah dah habis, tapi program ni esok dia kena balik juga. Dan sekali dia minta izin dengan dia berbas, boleh tak saya nak duduk dalam tempat bagasi ni, dia kata. Dia duduk semua dalam tempat bagasi. Dan dia cerita, kata-kata rupanya seronok
tempat bagasi boleh tentang. Tapi nak katakan apa? Kerana urusan agama Allah Ta'ala. Nak dibandingkan dengan Nabi jauh sangat, maka kita banding dengan ustaz-ustaz yang masih hidup hari ini. Ada guru-guru kita yang masih hidup, ada ke sana ke sini, ada pergilah ke mana-mana kerana urusan dakwah itu saja. Nah, orang bayar tak bayar siapa tahu. Takkan orang tak bayar kita nak minta ini? Tak bayar baru ni kuliah. Tuan, mereka ada maruah. Mereka ada maruah. Mereka nak minta segan. Orang bagi pun ambil sekadar yang ada. Tapi begitulah apa yang dialami oleh Nabi SAW. Lumrah orang yang buat kerja agama ni, begitulah adatnya. Begitulah benda-benda yang terpaksa dihadapi. PKP baru ni, berapa ramai yang duk tanya, Ustaz macam mana Tok Guru, macam mana terjejas kedap pendapatan. Kita ni tak apalah, ada saikam lain, orang lain, kesian Tok Guru. Kadang-kadang sahabat-sahabat yang kita tengok terkesan, kita bantu. Kita sengaja anjurkan pengajian online, kita bayar. Kita bayar beberapa orang ustaz yang memang terjejas ni, tolong bayar. Sebab apa? Takut-takut terjejas dengan PKP. Sebab nak bagi duit saja takut dia tak terima. Tu pun ada seorang Tok Guru tu, saya minta akaun bank dia, tak bagi-bagi. Belas sekali kita terpaksa ambil duit daripada orang, akaun bank daripada orang lain, kita pun bagi pada ustaz ni. Dia kata kalau saya tahu hantar bagi dia, anak tak terima, dia kata. Tapi sebab kena dah bagi dah, nak buat macam mana, dia kata. Jadi maknanya nak kata mereka ni ada maruah, buat kerja agama, duit tak ada, nak sara keluarga dan sebagainya. Tetapi begitulah kesusahan yang lagi dahsyat. Kata Nabi, aku ni tidak pernah seorang pun yang menerima kesukaran, ditakut-takutkan seperti aku ini. Tak ada orang melainkan Rasulullah yang paling dahsyat, Rasulullah yang paling susah. Saya mari sini tak adalah orang bangi, orang kajang ni lempar batu kayu. Sini kajang ke bangi? Sini bangi. Lah kalau lepas tol tu orang sambut dengan batu kayu, barangkali tak kuliah dah. Barangkali tak kuliah terus, cancel tu kuliah. Tak bangi terus dah. Jadi maknanya kerana kesukaran yang sedikit itu, maka nak dibandingkan dengan kesukaran Nabi yang tetap meneruskan kerjanya. Lalu kemudian katanya, dan aku dan Bilal pernah tidak memiliki makanan yang layak dimakan oleh manusia selama 30 hari dan 30 malam berturut-turut. Maknanya makanan tadilah yang kita sebut, daun-daun yang kering. Seperti mana budak-budak di Syria, di Gaza hari ini, mereka mengutip, iaitu makanan-makanan iaitu yang menjadi saki baki manusia sahaja. Roti-roti yang tersisa di atas jalan-jalan, itulah yang mereka kutip sebagai makanan mereka. Buah-buah tomato yang buruk-buruk yang orang tak jual, tak ada nilai dah nak jual, itulah makanan mereka. Itulah makanan yang mereka makan. Itulah yang kita saksikan. Pergi ke tempat susah-susah, begitulah. Kita nak bagi duit kena beri secara sembunyi. Bagi terang-terang dengan kita habis duit kita nanti. Pasal apa? Semua akan bagi dekat kita. Jadi asalnya nak tolong seorang, last kali kita pula yang mengambil barang kaji. Jadi maka dengan sebab itu kesusahan mereka yang melampau, yang menyebabkan mereka makan apa yang ada untuk meneruskan kelangsungan kehidupan kita. Allah, pagi nasi dagang, tengah hari nanti dah ada dah menu dalam kepala kita. Siakap 3 rasa. Malam nanti dah ada dah jadual. Malam nanti mama tak nak masak, kita order food panda saja. Dah ada dah menu tu. 3-4 kali sehari makan. Allah, itu kita lah, saya lah. Makna nak kata begitu kehidupan kita. Bukan nak menunjukkan pada kita, suruh kita makan secara susah. Cuma jangan kita banyak mengeluh. Tujuannya kita mengaji ni supaya jangan kita mengeluh dengan kehidupan yang susah yang ada pada kita. Kita nak dibanding susah, bukan nak suruh kita cari susah, nak suruh tahan lapar 30 hari 30 malam, tak. Tetapi nak supaya kita ni ada sifat qanaah. Paling-paling tidak keluar daripada pengajian Syama'il ni, jadi orang yang bersikap dengan qanaah, redha dengan setiap pemberian Allah Subhanahu wa taala, iaitu tidak dengki dengan rezeki masing-masing. Maka itulah sifat yang kita nak belajar daripada kesusahan hidup Nabi SAW. Sekarang ni mari mengaji, mari lapar balik kenyang. Kuliah muslimat kita setakat ni, saya balik bawa makanan, selalu bawa makanan. Dah.
Ada setakat ni pagi tadi dah ada orang kirim dah, tadi diceras. Ada kirim suruh ustaz ambil berapa bungkus dah nasi lemak, ustaz ambil. Ada kereta dah cukup 2 je kata. Ada. Tadi kadang-kadang lebih pula makanan. Jadi mungkin nak ramai sikit dia kena upgrade menu rasanya. Surau kita ni. Kambing boleh, insya-Allah mungkin ramai sikit pun. Jadi maka dengan sebab itu menunjukkan kepada kita makan kita ni sentiasa dalam keadaan kenyang, cukup banyak. Jadi itu hadis yang ke-360. Hadis yang terakhir pada pagi ni, 2 hadis je sebab begini. Dia kata nak habis macam mana ustaz mengaji Syama'in? Ada. Dah masuk tahun baru tak habis lagi. 361 Anas bin Malik melaporkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtami' indahu ghada'un wala 'asha'un min khubzin wa lahmin illa 'ala dhafafin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan roti dengan daging dalam satu masa pada waktu siang ataupun malam kecuali apabila baginda makan beramai-ramai bersama dengan orang lain. Qala Abdullah qala ba'duhum wa kathratul aidi. Abdullah bin Abdurrahman guru kepada Imam At-Tirmizi berkata sebahagian pakar hadis dan pakar bahasa berpendapat mana at-tafaf ialah tangan yang banyak, iaitu tangan tetamu yang datang banyak. Baik, Anas bin Malik lagi meriwayatkan satu hadis iaitu tentang kehidupan Rasulullah memakan makanan yang mewah dalam satu masa, iaitu sama ada pada waktu siang ataupun pada waktu malam, tidak pernah makan makanan yang mewah yang berhimpun pada satu hari, tak pernah. Maknanya banyaknya dalam keadaan Rasulullah ni makan mewah sikit bila ada tetamu yang datang. Bila makan secara beramai-ramai, itulah makanan yang sedikit mewah yang Rasulullah makan. Jadi ini kesukaran kehidupan Nabi SAW. Jadi Rasulullah ni hidup dalam keadaan sentiasa susah. Kalau kita fikir logik akal kita, tak ada orang nak hidup sama dengan kesusahan ini. Tak ada. Hari ini nak cari kesusahan ini susah. Jadi satu hadis lagi lah kita habis, iaitu 362. Naufal bin Iyas Al-Huzali berkata, kana Abdurrahman ibn Aufin lana jalisan wa kana ni'mal jalis wa innahu inqalaba bina dhata yawmin hatta idha dakhalna baytahu wa dakhala faghtasal thumma kharaja wa utina bi sahbatin fiha khubzun wa lahmun falamma wudi'at baka Abdurrahman faqultu ya Aba Muhammadin ma yubkika faqala halaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yashba' huwa wa ahlu baitihi min khubz asy-sya'ir fala urana ukhirna lima huwa khairun lana. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat kami. Dia sebaik-baik sahabat. Pada suatu hari kami pulang bersama daripada suatu tempat dan singgah di rumah. Dia masuk lalu mandi. Apabila selesai dia menghidangkan roti dan daging dalam dulang besar untuk kami. Ketika menghidang, Abdurrahman bin Auf menangis. Aku pun bertanya kepadanya, wahai Abu Muhammad, gelaran kepada Abdurrahman bin Auf, apa yang menyebabkan engkau menangis? Abdurrahman bin Auf menjawab, sehingga baginda Nabi SAW wafat, Rasulullah SAW dan keluarga baginda tidak pernah kenyang memakan roti daripada tepung bali selama 2 hari berturut-turut. Apabila saat ini kita dibiarkan hidup berkelapangan, aku tidak menganggap hal itu sebagai kebaikan buat kita. Ini menunjukkan sahabat dia sangat menghayati kehidupan Nabi SAW. Orang yang pernah hidup susah, dia tahu bagaimana keperitan kesusahan orang yang terdahulu. Jadi kita yang hidup senang ialah kita boleh bercakap waktu kita ada gaji, waktu kita ada duit, sumber pendapatan dia. Tapi bagaimana dengan orang yang hilang sumber pendapatan, orang yang hilang pekerjaan, dibuang kerja, lalu kemudian dalam masa yang sama nak sara anak dan isteri, dalam masa yang sama kenaikan harga barang, dalam masa yang sama dimusibahkan pula dengan pemimpin yang tidak mengambil tahu hal perut rakyat. Maka dengan sebab itu, maka ini kesusahan, kesukaran yang ada pada saat dan ketika ini. Maka Abdurrahman bin Auf, iaitu yang sangat hampir kepada Rasulullah SAW,
Bila orang hidang dengan makanan yang sedikit mewah, menangis dia. Menangis kerana terkenakan kesusahan Rasulullah. Jadi begitulah kita hari ini. Mana kita kena ada rasa kasihan, rasa belas kasihan yang ada dalam diri kita. Bila mana kita boleh makan dengan makanan yang baik, lalu bagaimana dengan mereka yang ditimpa musibah? Antara yang kita bantu, iaitu baru-baru ni ada yang terkena banjir. Dia baru hilang pekerjaan, kena buang salah seorang jemaah masjid. Dia kebetulan dia kata, "Ustaz, kalau Ustaz nak beli, saya sekarang ni duk buat dropship, niaga kambing perang." Ada, pasal dah dibuang kerja. Ni kisah ni beberapa bulan yang lalu lah. Dia kata kena buang kerja lepas PKP ni, kena buang kerja. Jadi buat macam ni lah Ustaz, dia kata. Jadi kita pun kadang-kadang sahabat-sahabat pun duduk bantu dia. Belilah apa yang dia jual. Baru ni banjir pun ni, kereta buruk dia pun tenggelam sekali. Tenggelam sekali, habis semua, tak sempat nak selamat semua. Jadi maknanya ada orang yang Allah Ta'ala timpa musibah ni, ya orang yang kaya tuan, kereta tenggelam kan tiba pun. Tapi orang yang miskin ni macam mana? Orang yang susah ni macam mana? Siapa yang peduli? Sebab tu nak jadi pemimpin, khatam dulu kitab Syama'il Muhammadiyah. Sepatutnya begitu. Orang yang nak jadi pemimpin ni, dia kena buat daurah kitab dulu. Mana-mana menteri, mana-mana esko, mana-mana yang pegang jawatan, dia kena khatam kitab Syama'il. Bagaimana para sahabat mengerti kesusahan-kesusahan yang terdahulu. Kalau tidak, tentang dia tak ada hati perut. Dia bolehlah maknanya gaji banyak, elang masuk banyak, boleh beli barang harga naik macam mana pun dia boleh beli. Tapi bagaimana dengan orang yang susah, yang untuk kesusahan kehidupan mereka? Sebab itu tanggungjawab jadi pemimpin ni besar. Perut banyak dia kena jaga. Bukan jaga perut anak bini dia saja, tapi dia kena jaga perut rakyatnya sekali. Jadi maka kalau dia tak peduli, maka neraka tempat terbaik pemimpin sebegini. Kalau dia peduli, maka ia adalah ditempatkan di syurga yang paling mulia. Kerana mengikuti jejak langkah Nabi SAW. Jadi itulah kemuliaan dan kehinaan orang yang jadi pemimpin. Jadi maka sebab itu kesusahan-kesusahan inilah yang menyebabkan para sahabat benar-benar menghayati, iaitu kesusahan hidup Nabi SAW. InsyaAllah kita berhenti setakat tu. Kita sambung akan datang pada bab yang ke-53 tentang usia Nabi SAW. Jadi setakat tu apa yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang adalah datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Jadi pada pagi yang mulia ini, siapa-siapa saya buka untuk sumbangan, kalau yang nak bagi untuk sumbangan banjir. Kita ma'atafiz kita kumpul juga, kita bantu mana-mana yang sempat kita bantulah. Sekarang ni dengan saya terkumpul lebih kurang dalam 8,000 lebih. Dengan saya sendirilah 8,000 lebih. Yang kita boleh bantu hanya sikit saja keluarga dengan 8,000 lebih ni. Kita banyak lagi nak tolong dekat area Syahlam tu. Tapi tak kena. Alhamdulillah. Jadi staf tahfiz tukang masak baru ni pun kita suruh masak untuk masa-masa banjir. Jadi sekarang ni siapa-siapa yang nak bantu dia orang boleh melalui kita juga. InsyaAllah kita hantar bantuan ni dari semasa ke semasa. Moga-moga dengan asbab kita menolong saudara kita dalam kesulitan ni, Allah Ta'ala tolong kita di akhirat kelak melepaskan kita daripada kesulitan. Sehingga sahabat saya yang ada tolong minggu lepas, minggu lepas dikongsikan bagaimana dahsyatnya mereka menghadapi musibah banjir kali ini. Ada mangsa banjir tu dia cerita, kami ni Ustaz duduk di atas atap bumbung rumah kami dengan air yang begitu besar, beberapa buah keluarga yang ada di atap bumbung ni. Waktu itu kayu balak yang dihanyutkan ni hempat rumah kami, bergegar rumah kami. Kayu balak ni mari hempat rumah kami. Saat itu tak ada apa dalam kepala dia, kami minta maaf sesama kami di atap tu sendiri, kami minta. Minta maaf, dia kata. Kami mengucap tu kalimah syahadat, istighfar, selawat. Dia kata waktu tu kami reda Ustaz, kalau saat itu kami mati dijemput menghadap Allah Ta'ala. Sampai begitu. Jadi maknanya sampai begitu diuji. Jadi sebab tu kita ni begitulah. Nak kata kesusahan, kesukaran mereka hadapi musibah ini, moga-moga Allah Ta'ala pun mengeluarkan kita daripada musibah kehidupan ini. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina as-siratal mustaqim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana
قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين آمين رب العالمين. Saya dalam tu kan.